Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah supaya anda tak terlepas yang video-video yang Cikgu update yang baru selepas ini. Okey, so untuk siri ulang kaji bersama Cikgu, kita teruskan lagi dengan set soalan percubaan sains SPM 2020 bagi negeri Terengganu. Okay, jom. Seperti biasa, kamu tulis nama, sekolah. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Antara kelenjar berikut, yang manakah merembeskan hormon pertumbuhan? So, yang ni thyroid, A. Thyroid, B. Pituitary, C. Adrenal, D. Pancreas. So, yang ni kalau sudah hafal kelenjar mana yang terlibat, kelenjar pituitary. Okey. Senang je ni. Thyroid, thyroxina, adrenal, adrenalina, pancreas, insulin. Tolong hafal lah. Soalan nombor 2. Rajah menunjukkan neuromotor antara A, B, C dan D bahagian manakah berfungsi mempercepatkan penghantaran impuls. So yang ni kalau pelajar tahu, so jawapan dia adalah salut milin. Salut milin yang mana A, B, C dan D. So of course lah jawapan dia C. So ingat salut milin ni macam baju ataupun jaket dia ni. Dia bagi cepat. Lepas tu yang kedua dia membekalkan nutrien. So dua fungsi salut milin. Soalan nombor 3. Darjah 3 menunjukkan satu laluan impuls antara aktiviti berikut yang manakah melibatkan laluan impuls di bawah ini. So dia daripada terima rangsangan neuron dia tengok dia melalui saraf tunjang. So kita tengok A, B, C, D ni yang mana yang luar kawal, yang tak boleh kontrol. A. Minum air minuman, B. Menari mengikut irama lagu, C. Berjalan di atas tali yang kecil, ataupun D. Mengedip mata untuk halang kemasukan serangga. So of course lah jawapan dia D. Okay. Soalan nombor 4. Rajah menunjukkan sejenis kembar. Pernyataan manakah yang betul tentang kembar ini? Okay, so yang ni kita tengok kembar siam. Kembar siam terjadi. A. Mempunyai jantina yang sama. B. Mempunyai trait genetik yang berlainan. C. Terhasil dari dua ovum yang disenyawakan oleh dua sperma. Ataupun D. Kedua-dua individu tak berkongsi plasenta semasa dalam kandungan. So bila kembar siam, dia lebih kepada kembar seiras. Okey. So yang betul adalah mempunyai jantina yang sama. Tengok ni laki-laki. Okey. Soalan nombor 5. Rajah menunjukkan proses persenyawaan ovum P dan ovum Q yang masing-masing menjadi bayi perempuan dan bayi lelaki. Apakah kandungan genetik sperma yang mempersenyawakan ovum P dan Q? So kat sini ovum P. P jadi apa tadi? P jadi perempuan. Q jadi lelaki. So kalau XY lelaki. Kalau XX perempuan. So sperma pada ovum. Sperma genetik. So mestilah 22. So kalau 44 ni dah jadi bayi dah ni. So 22. Kalau benih kita 22. So P perempuan. XX. Okey. So C jawapan dia. Kita teruskan dengan soalan nombor 6. Okey. Rajah menunjukkan generasi pertama hasil tacukan antara tulip berbunga putih dan tulip berbunga merah. B besar mewakili gen dominan, B kecil mewakili gen resesi warna putih. Apakah genotip untuk kedua-dua induk? So yang ni pelajar kena try satu per satu.
So tengok semua anak generasi pertama menghasilkan bunga warna merah. So try A, B, C, D. Okey, kalau pelajar try, kamu akan dapat B jawapan dia. Okey. Soalan nombor 7. Antara A, B, C dan D, yang manakah mewakili proses pembekuan? So untuk soalan ni pelajar kena tahu pembekuan apa jadi apa. So pembekuan ni daripada fasa cecair kepada ni cecair kepada pepejal. So C. Senang je. Soalan nombor 8. Apakah ciri zarah gas yang membolehkan gas dapat dimampatkan? Okey. A. Tersusun padat dan teratur. B. Berjauhan antara satu sama lain. C. Terdiri daripada molekul. D. Mempunyai daya tarikan lemah antara satu sama lain. So, gas ni kedudukan dia jauh-jauh. So, B lah jawapan dia. Sebab tu dia senang dimampatkan. Soalan nombor 9. Raja menunjukkan nukleus bagi satu atom. Berapakah nombor nukleon bagi atom ini? So, pelajar kena hafal lah apa yang formula nukleon. Proton tambah neutron. So, tambah semua sekali ni. So, 3 tambah 3, 6. Senang. Soalan nombor 10. Raja menunjukkan eksperimen mengkaji tindak balas, logam dan asid. Apakah gas yang terhasil? So, yang ni kerap kali keluar SPM. Dia tanya, kalau hidrogen bunyi pop. So, bunyi pop, hidrogen. Soalan nombor 11. Jadual menunjukkan pemerhatian yang diperolehi apabila 3 jenis serbuk logam bertindak balas dengan oksigen. Antara A, B, C dan D, manakah urutan menaik kereaktifan logam yang betul? So, menaik. Mesti yang paling rendah sekali, tiada perubahan. P. Lepas tiada perubahan, malap. R. Lepas tu Q terang. Senang je. 12. Raja menunjukkan sinaran radioaktif dalam medan elektrik. Sinar apakah yang diwakili oleh N? So, N dia mencapah kepada plat negatif. So, N ni mesti positif. So, positif apa dia? Alpha. Tu cara dia. 13. Raja menunjukkan carta alih perubahan tenaga yang berlaku dalam stesen janakuasa nuklear. Apakah tenaga R dan S? So, tenaga nuklear, so yang membebaskan adalah tenaga haba. Okey, berubah kepada tenaga kinetik, seterusnya S tenaga elektrik. So, panah dulu haba ni. Yang terhasil daripada tenaga nuklear. Soalan nombor 14. Raja menunjukkan kanta cembung dengan titik fokus F. Di manakah objek patut diletakkan untuk menghasilkan imej yang nyata, songsan dan sama saiz dengan objek? So, yang ni kalau pelajar tahu, pelajar hafal, kalau sama saiz, objek dia mesti terletak pada 2FT. So, kalau aplikasi dia, mesin photostat 2F. 15. Seorang pelajar yang sedang membaca buku mengalihkan pandangannya keluar tingkap untuk melihat seekor burung di atas dahan pokok yang tinggi. Apakah perubahan yang berlaku pada kanta mata pelajar tersebut? So, daripada gelap terus ke luar tingkap, cerah mata dia. So, apa yang jadi pada kanta? Dia akan jadi menipis. So, menipis untuk tengok burung tu. Okey. 16. Raja menunjukkan fenomena penyerakan cahaya. Apakah warna langit yang dilihat oleh pemerhati? So, yang ni berlaku pada waktu siang hari. Tengok matahari duduk atas kepala ni. So, langit kelihatan warna biru. Okey. 17. Raja menunjukkan cahaya merah hijau dipancarkan ke atas skrin putih melalui turas merah. Okey. Penapis warna merah. Apakah warna yang kelihatan pada P, Q dan R? So, pelajar kena ingatlah. Merah. Kalau penapis merah, P pun merah. Okey. So, jawapan dia A dengan C. Q. Warna merah campur dengan warna hijau. Jadi warna kuning. Okey. So, warna kuning. Dia guna penapis warna merah. So, dia akan nampak warna
merah juga sini. Q merah. Okey. Satu lagi untuk confirm R. Okey, warna hijau. Okey. Primer dia guna penapis warna merah primer, so R jadi warna hitam. So C jawapan dia. Okey, so ingat yang tu je. Ingat formula kuning macam mana, terhasil, hafal yang cikgu bagi formula sebelum ni. 18. Mengapakah burung merak jantan mempunyai bulu yang berwarna-warni dan menarik? So, untuk tarik apa? Menarik pasangan. 19. Antara berikut yang manakah menunjukkan alloy dan kandungannya yang betul? A. Loyang, kuprum, zinc. B. Ganser, stannum, kuprum. Ni salah ni. Okay. Keluli, karbon, ferrum. Sepatutnya ferrum lah. Banyak. Duralumin, aluminium. Sepatutnya 90%. 95 ni. Aluminium. So, jawapan dia adalah loyang. Okay. So, Ganser ni ingat timah. 20. Antara berikut yang manakah betul menerangkan penghasilan amonia dalam industri? A. Menggunakan gas hidrogen, oksigen. Salah. Sepatutnya nitrogen, hidrogen. B. Memerlukan kehadiran besi. Ni betul. Tekanan atmosfera salah. Suhu yang sederhana 450 salah. So, yang paling tepat adalah B. 21. Manakah antara produk yang berikut yang dihasilkan menggunakan sebatian amonia? So, sebatian amonia adalah serbuk pencuci. Ni. Serbuk pencuci. So, pelajar tolong hafal sikit. Keadaan manakah yang menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma secara optimum? Yang pertama, suhu 70. Yang kedua, pH 6.9. Yang ketiga, cahaya terang. Yang keempat, kehadiran nutrien. So, mestilah jawapan dia pH dengan kehadiran nutrien. 2 dan 4. Okay. So, suhu 70 mati. So, aktif tu kuman ataupun bakteria. So, tak mau. So, bakteria suka dalam gelap ataupun ni lembab. 23. Apakah kaedah pensterilan yang sesuai untuk mencegah jangkitan patogen pada kulit? A. Autoclave. Panaskan. Takkan nak panaskan guna haba. B. Antiseptik. C. Disinfektan ataupun laser, sinaran gamma. So, mestilah pada kulit kita guna dulu antiseptik. 24. Seorang kanak-kanak mengalami simptom cirit-birit dan muntah berterusan setelah makan kek yang telah dihinggapi lalat. Antara mikroorganisma berikut yang manakah menyebabkan simptom tersebut? So, yang ni boleh menyebabkan taun. So, taun disebabkan bakteria. So, tengok A, B, C, D yang mana bakteria? So, of course lah jawapan dia A. Ni bakteria. B, protozoa. C, virus. 25. Raja menunjukkan keputusan eksperimen mengkaji kesan antibiotik yang berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Antara A, B, C, D yang manakah yang paling berkesan untuk mengawal pertumbuhan bakteria? So, mestilah tengok yang mana yang luas ataupun yang paling besar sekali yang cerah, jernih. So, A lah. Yang ni berkesan. So, kuman ataupun bakteria tak membiak di kawasan jernih ni. 26. Bagaimanakah keimunan aktif semula jadi dihasilkan selepas pemvaksinan? Salah ni. Semula jadi suntik-suntik tak mau. A dengan C salah. B melalui penyusuan ibu. Ini pasif. So, jawapan dia D. Selepas sembuh daripada penyakit tertentu. 27. Raja menunjukkan salur darah seorang lelaki yang mengamalkan tabiat pemakanan yang tak sihat, iaitu banyak mengambil makanan yang kaya dengan bahan X. Apakah bahan X? So, mestilah kolesterol. Ni ataupun lemak. 28. Makcik Kiah mendapati pokok limau yang ditanamnya menghasilkan bilangan buah yang semakin berkurang. Nutrien yang manakah perlu ditambah oleh beliau untuk mengatasi masalah tersebut? Zinc, ferrum, kuprum, nitrogen. So, mestilah nitrogen. Okay. Bajet NPK tu. 29. Raja menunjukkan sebahagian dari kita nitrogen. Apakah proses R? Nitrat kepada gas nitrogen. So, mesti
nitritan. Dia kembali ke atmosfera. Okey. 30. Raja menunjukkan satu rantai makanan. Apakah kesan jika populasi padi burung pipit ni jika apabila bilangan helang bertambah? So, kena fikir sikit. Kalau helang banyak, mesti burung pipit makin sikit lah. Helang makan pipit. So, burung pipit berkurang. Okay. So, bila berkurang yang ni, belalang bertambah. Sebab belalang tak ada siapa nak makan dia. So, belalang bertambah. So, bila belalang bertambah, padi makin berkurang. Sebab apa? Sebab apa belalang banyak, dia makan padi. So, padi akan berkurang. Tu. Sequence dia. 31. Raja menunjukkan produk industri yang menyumbang kepada pencemaran alam. Apakah kesan daripada penggunaan produk tersebut? So, aerosol, aircon, mestilah lapisan ozon. Okey. 32. Raja menunjukkan masalah pembuangan sampah di sebuah taman perumahan. Apakah langkah yang terbaik yang boleh dilakukan bagi mengurangkan masalah ini? Okey. So, sampah nak buat apa? A. Tanam sampah. B. Menggalakkan penggunaan plastik. Ataupun C. Mengitas semula barangan yang terpakai. Ataupun D. Bakar sampah di kediaman masing-masing. So, mestilah recycle. 33. Pilih padanan yang betul tentang pengolahan sumber alam tanpa perancangan dan kesannya ke atas alam sekitar. Pembalakan. Kesan dia mengurangkan gas. Oh, salah. Dia meningkatkan lagi. B. Pelombongan, banjir kilat. Tak ada kaitan. C. Pembukaan tanah. Tanah runtuh. Ni betul. D. Penangkapan ikan menyebabkan hakisan pantai. Salah. So, C jawapan dia. 34. Raja menunjukkan sejenis makanan, ayam ni. Apakah ciri lemak yang terdapat pada makanan ini? A. Cecair pada suhu bilik. B. Takat lebu yang rendah. Ataupun C. Kandungan kolesterol yang tinggi, bilangan atom hidrogen belum maksimum. So, jawapan dia kolesterol yang tinggi. Lemak. 35. Berikut maklumat kepada bahan P. Apakah P? Larut dalam air, perisa makanan, terbakar dengan nyalaan biru. So, yang ni larut dalam air. So, jawapan dia alkohol. Itulah tip dia. Persamaan perkataan berikut menunjukkan proses penghasilan sabun di makmal. Apakah X? So, X ni natrium hidroksida, garam. So, dekat makmal kita guna apa dia? Lemak daripada minyak kelapa sawit. Senang je. 37. Apakah yang berlaku semasa proses pengekstrakan minyak dari sabut kelapa sawit? A. Sabut kelapa sawit disteri untuk bunuh bakteria. Ni kita nak ambil minyak daripada sabut tu, nak buat macam mana? Minyak dihasilkan dengan menggunakan penekan skru ataupun asid fosforik ditambah untuk menyingkirkan bau minyak, ataupun di batang pemutar digunakan untuk mengoyakkan sabut. So, jawapan dia B. Minyak dihasilkan dengan menggunakan penekan skru. 38. Raja menunjukkan bacaan meter sebuah kereta yang dipandu dari Kuantan ke Kuala Terengganu. Okey. So, yang ni kena kira sikit ke. Perjalanan itu mengambil masa selama 3 jam. So, dia bawa 80 km. So, berapa jarak dia? 80 km sejam. So, kalau 3 jam, 240. Okey. So, jarak antara Kuantan ke Kuala Terengganu adalah 240 km. Jika semasa perjalanan pulang, masa yang diambil lebih 1 jam. So, ambil masa 4 jam pula. Berapakah purata laju? So, masuk formula lah. Jarak tadi kita tahu dah 240 bahagi dengan masa 4 jam. So, kita akan dapat 60. 60. So, kereta average dia bawa laju 60. So, sebab tu dia ambil masa lama sikit. Okay. 39. Raja menunjukkan bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Bahagian manakah ABCD yang mempunyai tekanan udara yang paling rendah? So, sebelum ni, yang ni paling tinggi tekanan dia nak bagi terbang. So, yang ni paling tinggi. So, lawan dia A yang paling rendah. Okay.
40. So yang ni pun kena kira. Raja menunjukkan sistem hidrolik. Berapakah daya W yang diperlukan oleh seorang mekanik untuk mengangkat kereta? So masuk formula. Okey, 5000 bahagi 100 sama dengan daya W tak tahu per dengan luas 10. So pindah je. D sama dengan 5000 bahagi 100. So dapat 50. 50 darab 10. Jawapan 500. Senang je, masuk je formula. Tekanan kecil sama dengan tekanan yang besar. 41. Raja menunjukkan eksperimen untuk menentukan daya tujah pada berbola besi. Berapakah daya tujah ke atas bagi berbola besi tersebut? Okey. So, tolaklah. 40 tolak 33. So, dapat 7. Senang je. 42. Tukang masak memasukkan bahan K dalam masakan untuk meningkatkan rasa dan mengubah suai rasa asal makanan. Apakah bahan K? Perisa, peluntur, penstabil, pengantioksida. So, of course lah perisa. 43. Apakah kaedah pemprosesan yang paling sesuai supaya ubi kentang tahan lebih lama? A. Penyinaran. B. Kering beku. C. Pendinginan. D. Pendehidratan. So, jawapan dia penyinaran. 44. Raja menunjukkan perubahan pada struktur molekul perspek. Apakah X? So, yang ni polimer jadi monomer yang kecil-kecil. So, polimeran. Okay. So, kalau yang kecil jadi yang panjang ni polimeran. Lawan dia polimeran. 45. Manakah antara perbandingan berikut tak benar tentang getah asli dan getah sintetik? So, getah asli tak betul lah. Dia mau tak benar. A. Lebih tahan haba. Okay, salah lah ni. Tak tahan haba. Sepatutnya lawan getah sintetik lebih tahan haba. B. Tak tahan pada bahan kimia. Tahan pada bahan kimia. So, yang ni betul. Kurang kenyal betul. Mudah dioksidakan betul. So, yang tak betul adalah A. Getah asli lebih tahan haba. Itu kenyataan yang salah. 46. Raja menunjukkan alatan elektrik. Apakah ciri plastik yang sesuai menghasilkan alatan di atas? So, backlit ni mestilah A. Takat lebur yang tinggi. B. Mudah dilenturkan. C. Boleh diacu semula. Molekulnya tiada rangkai silang. So, mestilah takat lebur dia tinggi. 47. Raja menunjukkan simbol bagi suatu komponen elektronik. Apakah fungsinya? So, kapasitor mestilah menyimpan cas elektrik. So, kalau pelajar hafal senang je. Dapat terus. 48. Raja menunjukkan sistem pemancar radio antara UVWX yang manakah bertindak menghasilkan gelombang radio kepada isyarat audio dan gelombang pembawa. So, yang ni pelajar kena hafal lah. Sistem penerima radio. Daripada U area, daripada V litar penala, daripada penyah modulasi, amplifier. So, jawapan dia yang mana menghasilkan adalah W. Penyah modulasi. Okey, hafal sikit. V ni litar penala. U area. Okey, X amplifier. Okey. 49. Raja menunjukkan gelombang elektromagnet. Apakah P dan Q? So, yang ni kalau boleh pelajar hafal sikit. Cikgu bagi formula. Ridwan makan ikan talapia untuk X girl. Okey. Sekali lagi, Ridwan makan ikan talapia untuk X girl. Ridwan apa dia? Radio, gelombang radio. Okey. Gelombang mikro, infrared, gelombang tampak, gelombang UV, gelombang X dan gelombang gamma. So, kat sini dia nak Q. Q apa dia? Last sekali. Gelombang radio. So, jawapan dia A dengan D. Okay. Lepas tu, yang kedua. Yang kedua adalah X. So, D jawapan dia. So, kalau pelajar hafal, senang je. Ridwan makan ikan talapia untuk ex-girlfriend dia. Okay. Last. Raja menunjukkan penggunaan satelit
dalam penghantaran maklumat, antara penyataan berikut yang manakah benar berkaitan rajah di atas? Okey, satelit bumi, satelit komunikasi. A. Penghantaran maklumat yang banyak dan pantas. Okey, betul. B. Penghantaran maklumat diganggu oleh kawasan tinggi. Salahlah. C. Kedua-dua jenis satelit datang menggunakan gelombang radio. D. Dua satelit angkasa lepas diperlukan untuk menonton siaran langsung televisyen. So, jawapan yang paling tepat adalah A. 50 apa? 50. Alhamdulillah. So, setakat itu saja untuk perkongsian cikgu siri ulang kaji bagi kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya calon-calon SPM, cikgu-cikgu sains tak terlepas video yang terbaru daripada cikgu. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.